Alright, so dah ready. Dalam video kali ini kita nak sambung balik modul kita for newbies. Kita dah selesai untuk bahagian baju moden wanita. Pola hadapan dah settle, pola belakang pun dah settle. So untuk dalam video ni kita nak fokus pada bahagian tangan. So untuk bahagian tangan, kejap lagi Abel akan linkkan dengan video di mana Abel tunjukkan step by step cara kita nak buat pola basic untuk tangan. Tapi kita akan upgrade sikit dalam video tu, which is Abel akan tambah information tambahan kalau kita nak buat puff dekat bahu, dan juga berapa bukaan hujung tangan kalau kita nak buat design tangan yang tirus, yang kita pasang zip tu kan, ataupun bukaan yang biasa, dan juga bukaan kembang hujung tangan. So paras mana yang kita nak start kembang, nak buat kembang dekat bahagian lengan, pola lengan tu. So kejap lagi Abel akan linkkan video ni, you boleh study video ni, dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen. And for those yang nak dapatkan pola ready to use, maksudnya you just dapatkan pola sahaja, terus potong pola dan tekap pola atas kain, terus boleh potong kain dan fokus pada bahagian menjahit. So for those yang nak dapatkan pola kita, pola able tailoring, you boleh klik bag kuning dekat bawah ni ataupun dapatkan pola di able tailoring. Okay, so Abel akan linkkan ke video kejap lagi. So you boleh study, apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen. So first step yang kita nak buat ialah kita akan lukis T asas. Okay, asas T dulu macam ni, dan kemudian kita nak buat bahagian lengan. So bahagian lengan ni kita ambil keliling lengan yang dah siap tambah kelonggaran. Contoh macam kita tambah like macam 2 inci kelonggaran untuk saiz M, keliling lengan dah siap longgar 16 inci. So 16 bahagi 2 dapat 8. So 8 inci ni kita buat untuk hadapan dan juga belakang, nilai yang sama ya. So kita tandakan macam ni. Now kita nak buat lengkuk ketiak. So lengkuk ketiak ni kita ambil ukuran keliling ketiak yang dah selesa dengan kelonggarannya. So saiz M dapat 20. 20 ni kita akan bahagi 2. Okey, untuk hadapan dan belakang kita dapat 10 inci. But then 10 inci ni adalah nilai lengkuk. Tapi sekarang kita nak buat nilai lurus, sebab tu kita akan tolak dengan suku inci. Okey, so kita dapat 9/3/4. So kita tandakanlah 9/3/4 untuk hadapan dan juga belakang. Okey, so kita dapat line macam ni. Dan untuk bahagian hadapan, 9/3/4 ni akan dibahagi kepada 3 bahagian. Okey, so you all kira lah guna kalkulator. 9/3/4 bahagi 3 dapat berapa nilai dia. So nilai tu kena sama seimbang lah. Okey, untuk 3 bahagian tu. So kita ada bahagian 1, 2 dan 3. Untuk bahagian belakang kita akan bahagi kepada 4 bahagian. Jadi 9/3/4 bahagi 4 bahagian. Okey, boleh guna kalkulator. So you bahagikan nilai yang sama. So dia ada bahagian 1, 2, 3 dan 4. Kita selesaikan lengkuk ketiak pada pola hadapan dulu. So bahagian yang ketiga perlu naik dalam 3/4. Bahagian yang hujung sekali nombor 1 dia akan naik sekadar 3 hun sahaja. Jadi kita gunakan pembaris lengkuk macam ni untuk tandakan lengkuk bahagian ketiak. Tapi bahagian atas bahu tu kita tak nak terlalu panjang, jadi kita akan letak dalam lebih kurang 1 inci untuk landaikan lengkuk bahagian atas. Okey, letak pembaris L, make sure semua point yang kita nak buat tu attach pada pembaris. Dan selesai untuk lengkuk hadapan. Untuk lengkuk ketiak belakang, bahagian nombor 4 kita akan naikkan 1/2 inci. Okey, yang hujung sekali bahagian 1 dia sekadar nampak lengkungan sedikit sahaja. Okey, macam ni. Yang hujung tu sekadar dapat lengkungan sedikit sahaja, tak perlu lengkung sangat. Jadi selesai untuk lengkuk ketiak. Adjust sehingga you dapat total lengkuk tu 20 inci. Untuk lagi clear, Abel dah letak marker dekat situ. Okey, Abel dah colourkan dengan marker dekat situ. Lengkuk ketiak 20 inci perlu samalah, sebabnya lengkuk ketiak pada pola baju pun 20 inci. So kita tak naklah ada yang terlebih ataupun terkurang. Next kita buat untuk labuh tangan atau panjang tangan. So panjang tangan yang normal 22 inci. So tandakan dekat situ panjang tangan 22. Kemudian kita nak buat bukaan hujung tangan. Yang ini nilai yang Abel dah bahagi kepada 2. So dapat 6. 6 inci ni adalah bukaan normal. Okay, so you buat garisan lurus dari moncong ketiak tu hinggalah ke hujung tangan. Yang itu kita labelkan sebagai bukaan lengan biasa 6 inci.
Tapi dekat bahagian garisan lurus tu, kita tak naklah begitu lurus. Kita nak ada macam efek curve in sikit. Okey, bagi cantik. Jadi kita perlu ukur parasiku. So parasiku ni ialah separuh daripada panjang tangan. So panjang tangan 22, bahagi 2 dapat 11. So daripada bahu ke siku, parasiku tu ialah 11 inci. So dekat parasiku ni yang kita masukkan dalam setengah inci ke dalam untuk curve in kita punya pattern lengan biasa tu. Okey, macam ni. So jadilah nampak cantik sikit. Okey, so itu biasa. Macam mana kalau kita nak buat lengan hujung tangan yang macam sedikit tirus, yang biasanya kita pakai dengan zip. So biasanya yang itu you all boleh buat dalam 4 inci. Okey, so kalau keliling dia jadi 8 inci lah. And then dekat hujung tangan kita tak nak dia lurus kejong macam tu. Okey, so kita naikkan setengah inci sedikit ke atas. Okey, lepas tu kita lengkukkan, senyumkan sikit bahagian hujung tangan tu. Bermaksud nanti selepas ni kita tunjuk macam mana kita nak buat kembang. So makin kembang hujung tangan, makin tinggi dia punya senyum dia tu. So dekat tengah-tengah tu you just buat setengah inci naik. Lepas tu nanti dia akan automatically tersenyum naik ke atas. Okay, now kita nak buat efek kembang. So kembang ni you all boleh buat nilai 8 inci. Bermaksud keliling tu dia jadi nanti 16 lah. So dia bukan daripada ketiak, dia daripada parasiku tu baru start kembang. Okay, so dekat sini boleh tandakan yang ini ialah untuk design kembang 8 inci. Abel dah colourkan bahagian-bahagian tertentu supaya you all tak confuse lah. Okay, untuk tengok lengan biasa macam mana, tirus dan kembang macam mana kita buat. Then for additional information, kalau lepas ni nak buat bahu jenis puff, kita kena pendekkan sedikit panjang tangan, kita kena pendekkan dalam lebih kurang 1 inci. Okay, tapi kalau kita nak buat tangan jenis cuff ataupun getah hujung tangan tu, kita kena tambah labuh di dalam 1,5 inci daripada labuh yang biasa, supaya bila kita pasang cuff dan juga getah akan nampak sedikit efek gelembung dekat situ. Dan ukuran untuk cuff, you all boleh buat lebar dia dalam 1 inci suku, dan juga panjang depends pada pergelangan yang you all nak buat. Kalau macam size M lebih kurang 7 inci tambah dengan 1 inci untuk selisih cuff. So settle dah kita punya bahagian asas. Now kita nak buat bahagian puff. Okey, bahagian puff ni kita boleh naikkan dalam 3 ke 4 inci macam tu, depends. Nak naikkan 2 inci pun tak apa. Macam Abel sekarang ni, Abel naikkan 3 inci tinggi untuk efek puff dekat atas. Dan sebelum tu kita kena kira untuk tanda imbangan. Cara kira tanda imbangan ni, keliling ketiak yang dah siap kelonggaran 20 inci bahagi 6 point. Bermaksud kita dapat dalam 3 suku. So 3 suku ni kita ukur daripada sini, 3 suku, 3 suku, 3 suku, 3 suku. So tanda So bila dah tanda, okey, macam ni Abel pekatkan sikit tanda tu supaya you all nampak bahagian tu. Okey, dan daripada tanda yang pertama tu kita akan naikkan, buat curve ke atas 3 inci. Letak pembaris macam tu dan buat bahagian tu sebagai kita punya ruang untuk efek kedutan lah. Okey, so kita dapat satu ruangan puff dekat situ. So Abel colourkan warna merah. Dan tanda imbangan ni juga kita perlu buat untuk bahagian dekat pola hadapan dan juga pola belakang, supaya tanda imbangan ni bukan apa, dia just macam bila kita jahit lengan tu nanti, point ni yang kita akan temukan antara pola tangan dengan pola badan. Jadi tak adalah isu macam kain tu terlebih ke dekat bahagian ketiak kan masa jahit curve tu nanti. So dia nak elakkan kekeliruan ataupun isu dekat situ. Okey, siap dah pola tangan kita. Alright, so macam mana dah tengok dah video tadi tu, Abel harap you dapat capture information ataupun knowledge daripada video tadi tu. So boleh try buat for newbies, try buat step by step, ikut video. Tapi mungkin ada dekat sini yang nak jimatkan masa, tak nak pening-pening kepala fikir pasal formula, you boleh terus tekan back kuning dekat bawah ni ataupun dapatkan pola ready to use di Abel Tailoring. So pola kita di Abel Tailoring, kalau you tak tahu pola kita macam mana, just klik sahaja link shop dekat situ supaya you nampak kita punya printed pola. Okay, printed pola kita memang besar, actual size, just perlu potong pola. Video untuk potong pola pun kejap lagi kita akan sediakan. Okay, video cara untuk potong pola, cara letak pola atas kain pun kita akan sediakan juga video tu. So it's very simple lah.
sangat suitable for newbies. Jadi jangan lupa untuk follow kita for more tips and tutorial.